Apa itu perpaduan? Perpaduan merupakan teras pembentukan sebuah negara bangsa yang merupakan matlamat dan idaman akhir yang ingin dikecapi. Perpaduan akan mampu terbentuk apabila seluruh masyarakat tanpa mengira kaum bekerjasama menjayakannya. Keinginan terhadap perpaduan inilah yang telah menjadikan negara kita aman dan stabil selama ini dan mendorong kepada usaha penyatu paduan yang berlanjutan dan tidak pernah berhenti sejak dulu lagi. Antara usaha merealisasikan perpaduan adalah mengambil tahu sedikit sebanyak tentang perihal kaum-kaum berbeza di negara kita. Kaum Melayu. Agama Islam adalah agama rasmi kaum Melayu. Bahasa rasmi orang Melayu adalah bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Pakaian tradisional adalah baju Melayu untuk lelaki dan baju kurung untuk perempuan. Makanan orang Melayu lazimnya berasaskan lemak seperti nasi lemak dan lemang. Seni muzik gamelan dan nobat adalah muzik tradisional Melayu. Antara tarian tradisi Melayu adalah tarian makyong dan juga zapin. Perayaan yang disambut ialah Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha. Kaum Cina. Majoriti kaum Cina menganut agama Buddha. Kebanyakan orang Cina menggunakan bahasa Cina iaitu bahasa Mandarin. Makanan tradisional kaum Cina adalah hisang dan kuih gulai. Alat muzik kaum Cina dikenali sebagai guzeng dan pipa. Tarian singa dan tarian kipas amat popular di Malaysia. Pakaian tradisional kaum Cina adalah samfu bagi lelaki dan cengsang bagi perempuan. Perayaan utama kaum Cina adalah Tahun Baru dan Pesta Tanglong. Kaum India. Kebanyakan orang India beragama Hindu. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Tamil. Makanan orang India adalah maruku dan roti canai. Alat muzik orang India ialah dolak dan manjira. Tarian tradisional adalah Bharatanatyam dan Odissi. Kurta dan sari adalah pakaian orang India. Perayaan kaum ini ialah Deepavali dan Pongal. Kaum Bajau. Kaum ini kebanyakannya beragama Islam. Bahasa yang digunakan adalah Udian dan Sama. Makanan kaum ini adalah kima dan senago. Tarian tradisional kaum ini adalah igal-igal. Pakaian kaum ini ialah badu sipak. Kadazan dusun. Kaum ini majoriti beragama Kristian. Bahasa kaum ini adalah dusun dan rungus. Makanan tradisional kaum ini adalah seperti tuhau dan bambangan. Alat muzik tradisional kaum ini adalah seperti sompoton dan sundatang. Tarian popular kaum ini adalah sumazau. Pakaian tradisional kaum ini ialah simis dan tapi. Kaum Bidayu. Kebanyakannya menganuti agama Kristian di samping mengamalkan pemujaan nenek moyang dan semangat. Bahasa Bidayu terbahagi mengikut tempat seperti Bidayu Syrian dan Bidayu Bau. Makanan tradisionalnya seperti ayam siok dan sup ponas. Alat muzik seperti gong besar dan gendang pangpat. Tarian tradisi kaum Bidayu ialah tarian Langgi Pinggudap. Perayaan yang disambut adalah sempena Hari Gawai. Kaum Iban majoritinya beragama Kristian dan ada juga yang mengamalkan percayaan pagan. Bahasa Iban adalah bahasa yang unik sehingga mempunyai kamus bahasa yang tersendiri. Pakaian tradisional Iban ialah kain sirat dan dangdong untuk lelaki. Tarian tradisional kaum Iban ialah tarian ngajat. Antaranya ialah ngajat berbunuh dan ngajat induk. Makanan tradisional mereka ialah umai dan manuk panso. Kaum Dayak. Ramai kaum Dayak beragama Kristian di samping segelintir mereka beragama Islam. Dayak mempunyai 4 bahasa iaitu Dayak Agabak, Tahul, Tenggalan dan Tidung. Masyarakat Dayak biasanya memakai baju cantik dan berwarna-warni. Makanan tradisional mereka seperti ubud kelapa dan ulat sagu. Alat muzik yang utama dikenali sebagai sapek. Tarian tradisi Dayak ialah tarian burung engkang. Kaum Dayak menyambut Hari Gawai setiap 1 Jun. Usaha seterusnya ialah melalui medium interaksi yang terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah
sejumlah media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan Twitter. Keberkesanan penyampaian mesej-mesej mengenai perpaduan kaum adalah tinggi bagi pengguna-pengguna media sosial. Hal ini dapat dilihat melalui jumlah pengguna yang menggunakan platform seperti Facebook yang hampir daripada separuh rakyat Malaysia, yaitu sebanyak 17.72 juta rakyat. Yang kedua adalah media elektronik seperti televisyen dan radio, di mana televisyen memainkan peranan paling penting dalam memupuk perpaduan kerana majoriti rakyat mempunyai televisyen sama ada di rumah atau di kedai-kedai makan. Berita-berita rasmi seperti TV3, Astro Awani, iklan-iklan serta drama atau filem berunsur integrasi dapat ditonton oleh seluruh rakyat. Secara tidak langsung, mesej perpaduan akan dapat disampaikan dan semangat perpaduan akan semakin meningkat dalam diri rakyat. Ketiga, interaksi secara bersemuka. Semangat perpaduan seharusnya disemai sejak dari kecil, khususnya pada peringkat persekolahan, di mana guru dan pihak kerajaan perlu menyediakan lebih banyak aktiviti dan pengisian berkaitan. Amalan ziarah menziarahi ketika kenduri dan sambutan perayaan juga akan menyemarakkan semangat perpaduan, di mana masyarakat berkongsi kegembiraan dan menerima adat dan budaya masing-masing. Kesan medium interaksi terhadap perpaduan berdasarkan isu kuil Seri Maha Mariaman. Menurut pendapat Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui temu ramah beliau di Astro Awani pada 2018, boleh disimpulkan medium seperti televisyen penting dalam membantu menyelesaikan masalah dan ketegangan antara kaum akibat kurangnya penjelasan dan fakta yang sahih sebelum ini. Manakala, menurut salah seorang pensyarah UKH Ampler, medium interaksi seperti media sosial perlu diguna pakai dengan bijak untuk menyebarkan perkara benar dan sahih, bukan sebagai platform melagakan kaum. Selain itu, kerajaan khususnya perlu mengambil peluang dengan mengadakan lebih banyak aktiviti dan pengisian di sekolah bagi memupuk perpaduan kaum dalam kalangan generasi muda. Kesimpulannya, pengetahuan tentang latar belakang dan keunikan kaum berbeza di negara kita boleh dijadikan satu inisiatif permulaan dalam menyemai perpaduan antara kaum. Kewujudan media-media interaksi seperti media sosial, elektronik maupun bersemuka seharusnya mampu memupuk perpaduan antara kaum jika tepat cara penggunaannya. Selain itu, sifat perkauman haruslah dikikis dan kita haruslah bersikap lebih terbuka. Akhir sekali, sebagai sebuah negara bangsa yang hidup dalam keadaan aman dan damai selama berdekat, kita tidak sepatutnya mudah goyah dan terpengaruh oleh provokasi yang dilontarkan tanpa usul periksa. Rakyat tanpa mengira kaum seharusnya sudah mampu duduk bersama dan berbincang untuk menyelesaikan masalah, bukan bertindak melulu yang akhirnya merugikan ramai pihak. Itulah tahap penghayatan, etika dan peradaban yang diingin dalam mencapai perpaduan yang diidamkan.